Kerajaan teliti isu keselamatan pelajar dengan langkah menyeluruh. Belanjawan 2026 cerminan realiti ekonomi semasa demi kesejahteraan rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 1 tengah hari. Insiden bunuh melibatkan pelajar di sekolah perlu dilihat secara menyeluruh, termasuk peranan keluarga, peraturan sekolah dan pengaruh media sosial yang semakin membimbangkan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan akan mengambil tindakan tegas dan segera bagi menangani kejadian seumpama itu. Beliau memaklumkan perkara berkenaan akan dibincang dalam mesyuarat Jemaah Menteri. Sekolah ni saya dah komen, tetapi bila kita lihat semuanya menjurus kepada juga keluarga, menjadi beberapa peraturan sekolah, tetapi hampir kesemuanya balik kepada telefon bimbit, smartphone dan social media dan apps. Jadi mungkin hari ini atau esok saya akan mesyuarat dan Jemaah Menteri harus ambil tindakan tegas. Tentunya ada pelbagai reaksi, tapi harus ada tindakan tegas. Hampir semuanya itu berbalik kepada social media. Kementerian Pendidikan KPM menjunjung kasih atas titah Seri Paduka Baginda Raja Pemaisuri Agong Raja Zahir Sofiah berhubung keperluan mewujudkan persekitaran selamat di institusi pendidikan. KPM menyifatkan titah baginda sebagai peringatan penting kepada warga pendidik untuk menangani isu salah laku seksual yang memberi kesan besar kepada masyarakat. Kementerian komited memperkukuh kempen kesedaran di semua sekolah melalui modul Tindak Demi Anak Kita Tindak dan kajian bersama Universiti Teknologi Malaysia mengenai pengaruh media sosial terhadap murid. Polis mengesahkan punca kematian pelajar perempuan berusia 16 tahun di sebuah sekolah menengah di Bandar Utama Petaling Jaya semalam berpunca daripada kecederaan parah akibat tikaman. Ketua Polis Selangor Datuk Syazali Kahar berkata, berdasarkan mendapati mangsa meninggal dunia di lokasi kejadian dengan beberapa kesan tikaman pada badan. Beliau menambah, jumlah sebenar tikaman masih menunggu laporan penuh daripada pakar forensik. Jasad pelajar perempuan yang maut itu telah dituntut keluarga pagi tadi. Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, ACP Syamsuddin Mamat memaklumkan proses bersiasat selesai dilakukan di Jabatan Patologi Pusat Perubatan Universiti Malaya PPUM malam tadi. Sementara itu, suspek tikam seorang pelajar lelaki berusia 14 tahun direman 7 hari. Perintah reman dikeluarkan Magistret Syahril Anwar Ahmad Mustafa selepas membenarkan permohonan polis. Kes disiasat bawah Seksyen 302 Kanun Kesiasaan kerana membunuh. Suspek yang berpakaian lokap tiba di mahkamah 8.40 pagi menaiki kenderaan polis. Dalam pada itu, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC menggesa orang ramai tidak menyebarkan atau memuat naik semula gambar dan video berkaitan kes tikaman pelajar terbabit. Menurut MCMC, tindakan itu melanggar privasi dan maruah keluarga mangsa serta boleh menjejaskan siasatan polis. Orang ramai yang telah memenuhi kandungan berkenaan dinasihatkan supaya segera memadamkannya. Tindakan undang-undang boleh diambil terhadap individu yang mengedarkan kandungan tersebut bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Berita seterusnya. Belanjawan 2026 disifatkan sebagai gabungan tata kelola tegas, kecekapan fiskal dan keprihatinan terhadap rakyat. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, belanjawan kali ini menampilkan keseimbangan antara disiplin ekonomi dan kebajikan rakyat selaras aspirasi kerajaan madani. Jadi teori ekonomi itu harus diselarikan dengan kenyataan ekonomi. Tapi kita kena tahu hutang bagaimana, defisit bagaimana, hasil bagaimana. Baru boleh kita ada perimbangan. Dia berbeda, umpamanya katalah saya 90-an. Tahun 90-an saya Menteri Kewangan. Pertumbuhan ekonomi itu rancak 10%, 11%. Dan daripada defisit kecil, kemudian dalam 2 tahun strategi pada ketika itu berimbang, balance budget. Dan tahun ketiga sudah minus surplus dan berikutnya big surplus. Jadi tentunya pendekatannya berbeda. Tapi kita warisi sekarang banyak
hutang membengkak, kemudian defisit juga tinggi. Jadi semua ini mesti ditelaah, kemudian baru kita lakarkan satu kerangka belanjawan yang sesuai dengan tuntutan semasa. Perdana Menteri berucap pada Perhimpunan Bulanan Kementerian Kewangan di Putrajaya. Sidang Dewan Rakyat Dewan diberitahu kira-kira 5,000 anggota Angkatan Tentera Malaysia mengikuti latihan peralihan setiap tahun bagi membantu mereka menyesuaikan diri dengan kerjaya kedua. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari memaklumkan program itu dilaksanakan melalui Perhebat sebagai persediaan awal sebelum anggota tamat perkhidmatan. Persediaan persaraan anggota ATM telah bermula dalam tempoh 1 hingga 2 tahun sebelum anggota menamatkan perkhidmatan. Bagi kumpulan sasaran ini, Kementerian Pertahanan sedang giat melaksanakan inisiatif Work-Based Learning WBL sebagai pengiktirafan terhadap pengalaman dan kemahiran melalui pemetaan kerjaya kepada kurikulum akademik. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Athar Joseph Kurupula berkata, nilai import bahan makanan ternakan negara tahun lalu berjumlah 8.33 bilion ringgit berbanding 3.28 bilion ringgit nilai ekspor. Angka itu menunjukkan kebergantungan import masih tinggi berbanding pengeluaran tempatan. Katanya pelbagai inisiatif dan program strategik sedang dilaksana bagi mengurangkan kebergantungan tersebut. Program insentif peningkatan kadar kelahiran ruminan yang merangkumi insentif secara one-off dalam bentuk pakej makanan ternakan daripada bekalan tempatan kepada penternak terpilih di bawah bimbingan DVS dengan jumlah bantuan yang diperuntukkan sebanyak RM448,890 dari tahun 2023 hingga tahun 2025. Yang ketiga, program pembangunan tanaman rumput tempatan seperti Napier yang dilaksanakan bagi menggalakkan pengeluaran makanan ternakan berkualiti dengan kerjasama Jabatan Pertanian. Tabung Kewangan Antarabangsa IMF mengekalkan unjuran pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK sebenar Malaysia pada 4.5% bagi 2025 dan 4.0% bagi 2026. Menurut IMF, dalam kemaskini tinjauan ekonomi dunia WEO edisi Oktober 2025, unjuran KDNK Malaysia bagi 2024 kekal 5.1%. Bagi kumpulan pasaran sedang pesat membangun dan ekonomi membangun, pertumbuhan dijangka menyederhana kepada 4.2% pada 2025 dan 4.0% pada 2026. Ringgit dibuka tinggi berbanding dolar Amerika disokong oleh kelemahan mata wang itu selepas Rizal Persekutuan memberi isyarat akan mengekalkan kadar faedah rendah. Menurut Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Dr. Muhammad Afzanizam Abdul Rashid, penurunan nilai dolar memberi ruang kepada mata wang serantau untuk mengukur. Beliau berkata pasaran kini menjangka Fed akan menurunkan kadar faedah dalam masa terdekat berikutan tanda-tanda kelemahan pasaran buruh di Amerika. Katanya perkembangan positif rundingan perdagangan antara Amerika dan ekonomi utama lain turut menyokong sentimen pelabur. Luar negara, pihak berkuasa Hamas mengetatkan kawalan di bandar Gaza bagi memerangi pihak yang disyaki bersekongkol dengan musuh Israel. Menurut pihak berkuasa, tindakan keras juga akan diambil terhadap mereka. Selain hukuman mati secara terbuka terhadap beberapa individu yang bersubahat dan dianggap sebagai pengkhianat. Ketika ini, pasukan polis bersenjata melakukan rondaan di jalan-jalan utama selepas pengunduran tentera Israel dari bandar Gaza. Amerika Syarikat membatalkan visa beberapa individu warga asing selepas kenyataan yang dibuat secara dalam talian berhubung serangan maut aktivis sayap kanan Charlie Kirk. Menurut Jabatan Negara, mereka antaranya warga Jerman, Meksiko, Argentina, Afrika Selatan, Brazil dan Paraguay. Jabatan itu menegaskan mereka hanyalah antara beberapa contoh warga asing yang tidak lagi dialu-alukan di Amerika Syarikat. Sukan bola sepak pusingan keempat kelayakan Piala Dunia Zon Asia. Arab Saudi mengesahkan slot ke pusingan akhir Piala Dunia 2026 selepas terikat tanpa jaringan menentang Iraq. Skuad bimbingan Herve Renard hanya memerlukan satu mata untuk melayakkan diri. Keputusan itu menyaksikan Arab Saudi muncul juara kumpulan B mengumpul 4 mata sama seperti Iraq. Namun berada di depan menerusi kelebihan jaringan selepas menewaskan Indonesia 3-2 sebelum ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.
Kerajaan teliti isu keselamatan pelajar dengan langkah menyeluruh. Belanjawan 2026, cerminan realiti ekonomi semasa demi kesejahteraan rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM, Malaysia Madani, rakyat disantuni. Assalamualaikum.